Oke, salam dan salam sejahtera, dan ini pendedahan terkini daripada saudara Rafizi Lamli, yaitu syarikat milik keluarga menteri bekal puting kapas telinga dalam kontrak alat gantian kapal perang. Dan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Lamli baru sebentar tadi, yang mana mengatakan sejak saya mendedahkan seorang bernama Zainab Muhammad Saleh dengan nombor IC di sini juga tertera sebagai individu yang dinamakan sebagai isteri Datuk Dr. Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dalam laporan forensik projek LCS hingga sekarang, Dr. Latif tidak menafikan kenyataan itu. Satu-satunya kenyataan yang dikeluarkan adalah sebelum saya mendedahkan identiti sebenar Zainab Muhammad Saleh, penafian Dr. Latif bahawa Zainab Muhammad Saleh bukan isteri saya jelas merujuk kepada individu itu, iaitu CFO Dialog Berhad, bertujuan untuk mengelirukan orang ramai. Dengan tiadanya penafian atau kenyataan balas, penafian yang individu yang dinamakan oleh sebagai istrinya, rakyat boleh membuat kesimpulan bahawa pendedahan saya itu benar. Jadi, apapun perkara ini dinyatakan secara bertulis di dalam laporan forensik projek LCS. Syarikat itu dilantik memberi gambaran bahawa ia berkaitan dengan sebuah syarikat Perancis, Alliges Marine France, yang mempunyai lesen mengekspor alat-alat gantian pertahanan dari kerajaan Perancis. Setelah memperoleh kontrak membekal alat-alat ganti dari projek LCS, invoice dengan alamat palsu dihantar dan arahan pembayaran menyelewengkan dana ke syarikat berlainan yang didaftarkan di Malta dan Labuan. Akaun bank yang digunakan juga dari Singapura, bukannya dari Perancis. Laporan forensik projek LCS telah mendedahkan bahawa syarikat palsu ini tidak pun mempunyai lesen pengekspor alat-alat gantian pertahanan seperti yang didakwa. Lebih teruk lagi, syarikat palsu ini menghantar invoice bagi barang-barang yang tidak memenuhi syarat alat gantian pertahanan. Setengah barang yang dibekalkan adalah barang-barang biasa yang boleh dibeli di Pasar Raya Maidin atau kedai Sebranika 7-Eleven. Perenggan 2.6.20 laporan forensik projek LCS mendedahkan Global Full Cash Orders issue to Alliges Marine Container certain item which did not belong to depot level spare part repair and maintenance, sharks and mineral water, cotton, bud pack, cleaning cloth, fund, etc. dan lain-lain lah. So, dia punya perenggan ini mendedahkan bahawa mereka patutnya bukan menempah alat-alat gantian kapal, tetapi barang-barang yang mereka nak tempahkan kepada Kementerian Pertahanan ini, termasuk alat-alat mencuci seperti mencuci, kipas dan sebagainya. Ini menunjukkan tahap penyelewengan dan penipuan yang berlaku dalam proses perolehan. Kontrak untuk membekalkan kononnya alat-alat gantian kapal yang diberikan kepada Alliges Marine melibatkan pembayaran sekitar RM210 juta setakat tahun 2011 ke 2015 sahaja. Sebab itu, ada beberapa persoalan penting yang perlu dijawab berhubung stok alat gantian, kerana laporan PSC mendedahkan projek telah membeli sehingga RM1.7 bilion alat-alat gantian sedangkan kapal belum siap-siap. Dan Rafizi Lamli telah pun memberi sedikit soalan di sini, yaitu soalan penting. Berapa banyak dari RM1.7 bilion yang dibeli itu sebenarnya alat-alat gantian yang diperlukan untuk kapal bagi kerja-kerja penyegaraan dan membaiki kapal? Berapa banyak dari stok alat gantian itu sebenarnya untuk barang-barang kegunaan harian yang boleh dibeli di pasar raya biasa? Nombor 2, apabila UMNO BN mendakwa projek telah mencapai 50% kemajuan sehingga 2018 semenjak pembinaan bermula, berapa banyak dari peratusan kemajuan itu bersabit dengan pembelian barang-barang yang tidak ada kena-mengena dengan alat gantian kapal seperti ini? Kita tahu bahawa kemajuan projek ini mengambil kira semua aktiviti termasuk tempahan alat-alat gantian kapal dengan tiadanya penafian daripada Dr. Latif atau fakta-fakta yang menolak pendedahan setakat ini. Sudah sampai masanya tindakan politik diambil terhadap Dr. Latif. Ada 2 tindakan bermaruah yang perlu disegerakan. Nomor 1,
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu memecat Dr. Latif dari Jemaah Menteri. Nombor 2, Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu memaklumkan secara rasmi kepada Perdana Menteri yang Bersatu membuat keputusan supaya Dr. Latif digantikan dengan calon lain dari Bersatu di dalam Jemaah Menteri. Ini satu ujian penting untuk menilai adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Bersatu benar-benar ikhlas menentang rasuah. Seperti tulisan beliau yang mengambil kredit atas penghukuman kes SRC baru-baru ini. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Lamli, dan saya harap Perdana Menteri ambil take note, dan sebenarnya kalau ikut negara maju, negara yang mengamalkan kedaulatan undang-undang dan kita nak melihat keadilan itu berlaku, maka Perdana Menteri perlu memecat Dr. Latif ini dari Jemaah Menteri. Kerana beliau sudah pun dilihat di sini bersama isteri beliau telah pun membuat sekongkol untuk menjadi pembekal kepada Kementerian Pertahanan, tetapi syarikat itu adalah syarikat yang membekal puting kapas, yang mana ini adalah satu yang sangat tidak baik. Tetapi saya paham juga isu ini kerana saya pernah berada dalam Angkatan Tentera dan saya juga pernah terlibat dalam pembelian ataupun dalam dan luar negara. Jadi saya lihat banyak kita punya petender-petender ataupun mereka yang dapat projek ini kadang-kadang kalau kita pergi cek syarikat-syarikat tak jumpa. Kadang-kadang kita tengok dia punya quotation, tapi akhirnya kalau kita kita lihat alamat syarikat tak ada, lepas tu tumbuh lalang. Itu daripada dulu, bukan saya pandai-pandai cakap. Ini adalah satu yang perlu kita hentikan sekarang kerana kita dah ke abad tahun 2000 ni. Jadi rakyat semakin pandai, dan kalau masih lagi begitu asisten dalam Angkatan Tentera ataupun dalam Kementerian Pertahanan, maka tidak akan mendapat satu kebaikan kepada keseluruhan Angkatan Tentera itu. Yang akan merasanya itu adalah peringkat-peringkat bawah ini, kerana barang-barang ini akan digunakan oleh peringkat bawah. Contohnya kalau kita membuat kapal selam, kapal selam itu contohnya memang ada kaptennya yang akan mengendalikan, tetapi yang bekerja keras di dalam itu berapa ramai kelasi-kelasinya. Begitu juga contohnya truk askar, yang nak pakai adalah anggota bawah. Pegawai dia tak pakai truk-truk ni. Mungkin pegawai-pegawai yang kapten ke bawah, meja ke bawah pakailah truk. Tapi yang lieutenant colonel kata tu tak naik truk. Dia akan pakai benda lain. Dia tak rasa bahawa apa yang peringkat bawah ini rasa. Jadi benda-benda ini harus ada perubahan supaya kita bergerak maju, dan kita perlu menukarlah mereka-mereka yang seperti ini supaya tidak lagi berada dalam mengambil tender projek. Sepatutnya ini membantu golongan-golongan seperti pesara tentera yang mencuba mencari makan untuk mengambil projek tender dalam kerajaan, yang mana bekas-bekas yang pernah membuat pembelian mereka dah biasa. Jadi beri ruang, bukannya ini dibolot oleh kroni-kroni menteri. Jadi peluang-peluang untuk orang susah itu nak hidup tak ada. Akhirnya mereka bolot, menipu lagi. Ini cerita yang saya boleh sharekan sedikit di penghujungnya ini. So itulah. Jadi kita rakyat fikir-fikirkan, dan itulah yang saya boleh baca tentang komen yang dibuat oleh saudara Rafizi Lamli berkenaan dengan isu ini, yang mana syarikat milik menteri membekal puting kapas telinga dalam kontrak alat gantian kapal perang. Ini satu kerja yang gila namanya. So sekian, terima kasih. Thank you.